Yang pertamanya ialah tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Hari ini tuan-tuan dapat nikmat berada di dalam majlis ilmu. Bila kita berada dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, pahalanya macam kita sembahyang sunat 1000 rakaat sembahyang. Ini nikmat. Bukan semua orang boleh mengaji ni. Bukan semua orang duduk dalam majlis ilmu sekarang. Ada yang duduk di pasar, ada yang duduk di zoo, ada yang duduk di Giant, Tesco, ada yang tengok televisyen, cerita puaka ni yang rapik, ada yang tidur, ada yang berbual-bual. Tetapi kita berada dalam satu majlis ilmu. Ini merupakan nikmat. Sebab tu kita kena bersyukur, sebab Allah bagi kepada kita rezeki ilmu. Tuan-tuan sanggup tunggu daripada pukul 4 tadi sampai sekarang 5.20. Semayang berjemaah, tunggu. Pasal apa? Pasal nak mendapat nikmat daripada Allah. Allah nak bagi tuan-tuan. Andai kata kita mati pada saat ini, mati kita seolah-olah kita mati dalam syahid pada jalan Allah. Yang kedua, kita tengok nikmat. Nikmat boleh menelan air liur. Bayangkan kalau tuan-tuan tidak boleh telan air liur tuan-tuan. Tapi berapa banyak orang yang bila telan air liur dia rasa bersyukur pada Allah. Bayangkan kalau air liur tak boleh ditelan. Mata tak boleh berkelip. Terbuka aja mata tuan-tuan. Ataupun bertutup je mata tuan-tuan, tak ada terbuka. Kita buka tutup tu nikmat Tuhan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi manusia banyak yang lupa. Sebab itu Allah suai di dalam Al-Quran, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa benda lagi yang kamu nak dustakan? Apa nikmat Allah lagi yang kamu ni nak dustakan? Manusia ni lahir dalam keadaan tidak ada benda apa pun dia dilahirkan. Dia tidak pakai baju, dia tak bawa geran tanah, dia tak bawa duit, dia tak boleh buat apa pun ketika dia beranak. Yang dia tahu menangis, lapak, makan, tidur saja. Baju selai pun dia tak pakai, geran sekepin pun dia tak bawa, duit seketui pun dia tak bawa. Apa pun tak bawa. Allah bagi pelan-pelan nikmat yang Allah tak bagi satu sampai sekarang. Tapi banyak manusia yang kufur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah bagikan, sehinggalah dia lupa asal kejadian dia yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Yasin itu. Manusia ni asal daripada min nutfah, daripada air yang sangat hina, air yang tak laku. Kalau jatuh di lantai tak ada siapa pun nak peduli. Kalau jual di pasar malam air tu, bubuh air ketui, tak ada siapa nak beli. Buh air sirap jual sebotol RM1, satu gelas RM1 orang beli. Kalau buh air mani segelas RM1, siapa nak beli? Itulah asal kita. Air yang langsung tak ada nilai. Tapi bila Allah Ta'ala angkat martabat kita, nilaian kita sangat hebat, malah lebih hebat daripada para malaikat lagi. Inilah merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Satu nikmat yang kita suka lupa ialah nikmat menjadi seorang ibu dan nikmat ada ibu. Nikmat menjadi seorang ayah dan nikmat adanya ayah. Ni dua benda ni. Nikmat adanya ayah dan ibu, dia hanya terasa bila ayah dan ibu sudah mati. Bila ayah dan ibu tak ada, baru dia terasa pentingnya hidup tanpa ayah, pentingnya hidup tanpa ibu. Sekarang ni tak peduli dia pada ayah dia. Dia kisah apa pada mak dia. Petang ni mak dia makan apa, dia ambil peduli tak? Tengah hari tadi, lauk apa yang mak dia makan? Berapa banyak anak-anak tuan-tuan yang telefon, mak nak makan nasi, lauk apa? Dia tak peduli mak dia. Semalam mak dia lena ke tidur, dia tak peduli. Dia tak tahu yang mak dia sakit urat malam tadi. Mak dia semalam semput, tak boleh bernafas. Dia tak peduli. Yang dia peduli, tengah hari ni aku nak pergi main, tengah hari ni aku nak pergi bawa anak-anak berjalan. Mak dia makan ke tidak, mak dia sihat ke tidak, dia tak kisah. Sebab dia tak rasa bahawa dia ada mak, dia ada bapa, dan dia tak rasa bahawa
bahawa dia ada nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat dulu nikmat sebagai seorang bapa. Yang sekarang ni kita jadi bapa, dan yang akan jadi bapa, yang belum kahwin ni. Nikmat sebagai seorang suami yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam Quran, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kita ini berpasang-pasangan. Dijadikan kita azwaja, berpasang-pasangan. Setiap satu benda dalam dunia ni mesti ada pasang. Laki-laki, perempuan, jantan, betina. Langit dan bumi, matahari dan bulan, ada pasang-pasangan dia. Tuan-tuan tengoklah, jantung ada pasangan dia, buah pinggang ada pasangan dia. Baik pasangan dia buruk, keji pasangan dia mulia, cantik pasangan dia hodoh, gemuk pasangan dia kurus, tinggi pasangan dia pendek. Semua ada pasang. Menang pasangan dia kalah, boroi pasangannya kempes. Apa benda yang tak ada pasang dalam dunia ni? Apa benda yang tidak ada yang Allah jadikan seorang-seorang? Yang tunggalnya Allah. Yang lain semua ada pasangan. Pasangan kita ialah isteri kita. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, isteri. Allah Ta'ala bagi nikmat pada isteri, suami. Berapa banyak orang yang mencari-cari suami sampai mati tak jumpa suami. Sebab tu bersyukur ada orang yang nak kita sebagai isteri, ada orang yang nak kita sebagai suami. Tuan-tuan jangan kata, "Hoi Pi'ah, kalau kamu tak kahwin dengan aku, ramai lagi nak kahwin dengan aku." Kamu tahu? Kalau ramai nak kahwin dengan abang, kenapa nak kahwin dengan Ah juga? Wah, macam mana ada jodoh? Jangan cakap, tuan-tuan. Jodoh ni Allah tentukan. Tuan-tuan bercinta dengan 1000 orang, belum tentu semua dapat pada tuan-tuan. Yang dapat seorang saja. Itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami. Ada nikmat. Tapi manusia tak tahu nikmat dia. Apa nikmat jadi suami? Sembahyang orang yang jadi suami, sembahyang orang yang jadi isteri, lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sembahyang orang yang tak bersuami dan orang yang tak beristeri. Sekarang memang tak nampak kelebihan orang kahwin ni afdal daripada orang bujang. Sebab tu imam yang dah kahwin lebih afdal daripada imam bujang. Pendek kata, yang dah kahwin itu lebih afdal daripada bujang. Sebab tu yang mana bujang, kahwinlah. Masalahnya, Ustaz, saya dah kahwin, dah mati pula orang rumah saya. Ustaz, kahwin baru. Apa nak kahwin, Ustaz? Dah 70, Ustaz. Kahwin kalau ada jodoh, InsyaAllah. Cari isteri yang sebaya-sebaya lah. Jangan cari 18 tahun pula. Tapi kalau 18 tahun pun jodoh, nak kata apa? Orang jealous je lah. Apalah petua orang pakai ni umur 80 dapat isteri 20 ni. Kahwin. Sebab nikmat dia, semayangnya besar pahalanya. Orang yang kahwin itu, yang jadi suami, yang jadi isteri itu, apa nikmatnya? Pemikirannya luas. Pemikiran dia luas. Pemikiran dia matang. Tapi kalau belum dah kahwin, tak matang-matang juga, perangai macam orang bujang pula. Betul lah tuan-tuan, ada benda tak betul dalam rumah dia tu. Lepas kahwin, menjadikan seseorang itu bertambah matang, bertambah sabar, bertambah tenang, berbeza dengan orang yang bujang. Sebab tu Nabi suruh kahwin, kerana kahwin itu mencukupkan akal, mencukupkan pemikiran. Dulu dia ada duit, dia bujang, dia nak buat apa pun dia punya paksai, tak ada anak, tak ada isteri. Sekarang dia ada duit, dia ingat macam-macam. Kalau sakit anak macam mana, kalau isteri sakit macam mana, isteri nak bersalin macam mana, semua fikir macam-macam. Macam mana nak beli susu anak kalau duit tak ada, macam mana. Sebab Allah bagi pemikiran pada dia. Dia fikirkan isteri, dia fikirkan anak, dia fikirkan suami, matang pemikiran.